silakan Bapak yang bersenjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam meningkatkan hati, salam makan yang baik dan suci. Pada awalnya pada kita kejabatan Habib Baja, para pengacara, para pelajar Afrika ini yang bahagia dalam pertemuan pagi ini. Terima kasih saya kehadiran. Terima kasih pada saudara dan saudari pengacara majlis. Kemudian terima kasih kepada bacaan doa tadi dan juga ucapan kepada wakil Jabatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Terima kasih, bagus ucapan kamu tadi. Pada pagi ini kita akan bercakap sedikit tentang sejarah Palestin dan Israel. Ada beberapa perkara lah saya cuba ringkaskan cepat saya pagi ini. Yang pertama ialah di kat sini, kalau kita bagi sokongan pada dalam bentuk inilah dalam banyak hal kita boleh bagi sokongan kepada kaum yang tidak sini. Jadi saya itu adalah ingat dari hadis malangnya di negara kita ada salah faham tentang konsep perjuangan Palestin ini. Ada sekolah yang mengatakan kita tak perlu buat video solidarity ini, tak perlu, sebab kita ini external matters, ini hal luaran, kita jangan campur. Yang kedua, alasannya ialah kenapa kita perlu derma, kita pun tak cukup duit. Derma ada banyak cara, doa pun derma. Jadi kamu bakal guru dan di dalam kurikulum kita mengajar KPPD, iaitu kita menerapkan 6C. Dan salah satu C-nya adalah citizenship, global citizenship. Maksudnya kita cuba menerapkan dalam diri para pelajar prihatin kepada sebarang perkembangan yang berlaku di dunia. Itu penting untuk kami faham. Kita cuba berlatih bakal itu untuk prihatin terhadap apa-apa saja isu yang melanda kemanusiaan. Dan isu Palestin ini sebenarnya bermula awal tahun 1900, bukan baru, dan dah lama dah. Jadi tak itulah isu itu bukan urusan kita. Jadi orang guru bakal itu kena faham, ini bukan perjuangan orang Islam, ini adalah penindasan, ini adalah isu apartheid. Jadi kita mesti ada kurang-kurang kehatian dan sensitiviti kita. Semacamlah kita dulu menentang dasar apartheid di Afrika Selatan. Begitu juga malangnya yang berlaku di Palestin hari ini, apartheidnya berkali-kali lebih teruk lagi. Dan macam dalam gambar itu betul, semua negara berdiam diri. Semua negara berdiam diri, tak bersuara pun. Jadi ini yang kita cuba dapat. Okey, saya nak terangkan tadi konsep yang salah. Okey, dalam kurikulum kita dahulu kita ada dalam satu kursus gambaran dan isu semasa dunia, kita ada menyentuh tentang isu Palestin ini. Pengumpal MP dia, saya
saya dan cincin. Dan kami juga pada cincin. Cincin ada tak ini? Cincin fokus kat sini. Okey. Cincin dan saya telah menghasilkan sebuah buku. Dalam buku ini dah tak pakai dah. Dalam ini kita membincangkan sejarah Israel dan Palestin, ya. Tapi malamnya bila kita revise, kita tak ada kata gila sejarah Palestin ini, ya. Dan ada satu lagi buku yang saya baca yang sangat relevant dengan apa yang berlaku hari ini, ya. Jerusalem in the Quran. Bila saya baca buku ni, saya dapat pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya berlaku. Apa mitos yang juga diterapkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini adalah orang yang sangat mungkin. Jadi kita mesti berhati-hati apabila berhadapan dengan mereka. Okay. Ada satu page dalam ni yang menarik perhatian saya ialah dalam ucapan Rabai dia, imam-imam dia tu, ya, dalam khutbah dia, dia nak sisipkan sentimen itu, ya. Dia kata hari ini, dengar sini, hari ini Tuhan pun sudah menyesal kerana melahirkan Bani Ismail di muka bumi. Siapa Bani Ismail ini? Orang Islam. Begitu hebatnya sentimen indoktrinasi itu diterapkan dalam rakyat Israel untuk membenci orang Islam. Tapi orang Islam tak bersedia untuk mengadakan normalisasi dengan negara Israel. Ini yang berlaku. Yang berlaku hari ini ialah ketidakseimbangan dalam treatment terhadap isu Palestin. Kita orang Islam ni hari ini beria dah terbaik dengan Israel. Tapi Israel mengajar bahawa orang-orang ini diistilahkan sebagai Gentiles. Gentiles ni orang bukan Yahudi ni, taraf ini lebih rendah. Dia ada dua status Yahudi dan status bukan Yahudi. Riba itu dilarang, tapi dibolehkan untuk orang bukan Israel. Ini hukum akamnya, ya. Itu cuma sedikit lah tentang senario yang berlaku hari ini, ya. Kita tahu slide. Saya ambil yang pertama. Yang pertama sekali, dunia ini tidak aman. Dunia ini hari ini tidak aman kerana orang Yahudi berpegang pada konsep we are the God chosen people. Kita adalah umat pilihan. Beribu tahun dulu mereka berpegang pada doktrin ini, tapi hari ini pun mereka masih lagi berpegang kepada doktrin bahawa kami adalah umat pilihan Tuhan. Yang lain ini bukan pilihan. Jadi dia tak aman sebab doktrin ini. Ini satu mitos yang mereka pegang. 70% penduduk Israel hari ini masih percaya kepada doktrin ini. We are the God chosen people. Yang lain ini status rendah. Dalam kitabnya pun dituliskan. Ya, dalam kitabnya pun dituliskan status mereka sangat tinggi dan kita bukan. Yang lain-lain ini status dia rendah. Okey, teruskan. Dan mereka kata we have the right to our homeland. Kita ada hak untuk kembali ke tanah asal kita, iaitu di antara sungai Mesir dengan sungai Euphrates. Di sinilah di atas bumi Palestin itu dikatakan itulah homeland kita, dan punca kuasanya ialah dalam kitab Perjanjian Lama, Old Testament. Dua ayat ini digunakan untuk mengasahkan tindakan mereka. Tetapi cerdik pandai Yahudi pun apabila mereka membaca, bila mereka bercakap tentang dua ayat ini, kata sebenarnya ayat ini tak dipakai untuk agama lain, tetapi kita akan gunakan ini sebagai alasan untuk kita merampas kembali bumi Palestin, ya. Sebab dia kata dah tulis dalam kitab, tapi dia kata memang kitab kita tak boleh digunakan untuk berhujah dengan orang lain, tapi kita akan gunakan juga. Okay. Ini dua ayat yang saya ambil daripada kitab Perjanjian Lama, Old
semua. Okey, teruskan. Okey, kalau di segi dalamnya, mereka mendakwa bahawa mereka lah penduduk asal di Palestin. Sebenarnya salah. Dalam kitab mereka pun, dalam kitab-kitab lain, dalam dokumen sejarah, sudah diterangkan bahawa orang yang pertama menduduki bumi Palestin ini ialah orang Kanaan. Ini undisputed fact. Memang orang Kanaan adalah orang pertama yang hidup di Palestin, ya, iaitu lebih kurang 3,000 tahun sebelum Masihi. Kalau campur dengan 5,000 tahun yang lalu, bumi Palestin telah didiami oleh orang Kanaan. Dan kemudian ada lagi satu kaum yang dinamakan Filistin. Kemudian barulah orang-orang Yahudi masuk ke bumi tersebut, dan dia menduduki Palestin pada tahun 1250 sebelum Masihi. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa ini adalah homeland, salah dari segi fakta sejarah, ya. Dan orang Kanaan, orang Filistin ini kemudian dia memeluk agama Islam dan Kristian, ya. Dan kemudiannya pada tahun 70 Masihi, mereka telah diusir keluar. Mereka telah diusir keluar daripada bumi Palestin, dan mereka bertebarlah di seluruh dunia. Di Eropah, di Asia, di Singapura, dan ada juga yang masuk ke tanah Melayu sikitlah, tapi banyaknya di Rusia, di Jerman. Okay. Apa yang berlaku ialah orang-orang Eropah melakukan penindasan terhadap orang-orang Yahudi, sebab mereka adalah parasit ekonomi. Mereka adalah parasit ekonomi, ya. Nazi di bawah Hitler melakukan Holocaust, iaitu pembunuhan lebih kurang 6 juta orang Yahudi. Jadi Eropah merasa bersalah dan merasakan bahawa orang-orang Yahudi perlu dipulangkan balik ke bumi Palestin. Dan di Rusia, Raja Rusia, istilahnya Tsar, T-Z-A-R, Tsar ini juga melakukan kezaliman. Sebab itu yang paling ramai pindah ke tanah Palestin ini ialah orang-orang Yahudi yang tak boleh berbahasa Hebrew, tetapi mereka pulang dan mereka berpegang kepada Muhammad Zion. Saya katakan apa itu Zion, ya. Jadi dari sisi fakta memang terbukti tuntutan homeland itu salah, itu saya. Okey, cuba tengok ayat ini. Saya tertarik dengan ayat ini, ya. The Roman drove the Jews out of Jerusalem. Ya, orang Rom menghalau Yahudi keluar pada Baitul Maqdis. Then Caliph Umar invited Jews to return to Jerusalem after it came into Muslims' hand. Bila Khalifah Umar percaya membuka semula kota Baitul Maqdis, dijemput balik orang-orang Palestin di kembali hidup bersama mereka, ya. Kemudian tentera salib datang, ya, and they drove Muslim and Jews out of Jerusalem. Halau balik tentera salib. Bila mereka berkuasa di Baitul Maqdis, mereka mengusir orang-orang Yahudi dan mereka mengusir orang Islam keluar, ya. Kemudian Baitul Maqdis dikuasai semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi ataupun ingat nama dia. Salahuddin Al-Ayyubi invited the Jews to return to Jerusalem when the Muslims begin control, ya. Dan kemudian pada awal tahun 1900, when the Jews were persecuted in Europe, in Palestine, a warm welcome from the local Muslim community awaited them, but still
You think Muslim are taking wider the barrier. Ini yang berlaku hari ini. Kita rasa yang jadi teroris ni lawan Islam. Kenapa kita panggil dia teroris? Sebab mereka menuntut hak mereka hari ini. Tetapi dalam sejarah membuktikan setiap kali Islam menguasai Baitul Maqdis, mereka jemput balik orang-orang Yahudi kembali. Kalau kamu tengok gambar-gambar, bila orang-orang Yahudi datang ke Israel, mereka disambut dengan baik. Dokumen sejarah menunjukkan bahawa antara ayatnya begitu baik orang Palestin menerima kami sebagai tetamu. Dia bagi kemudahan asas dan sebagainya. Tetapi tak lama selepas itu mereka merampas bumi Palestin. Teruskan. 80% orang ini fakta penting 80% orang Yahudi yang hidup di Israel hari ini tidak mengaitkan langsung dengan Palestin. Macam saya kata, kebanyakan mereka berhijrah dari Rusia akibat kekejaman Tsar di Rusia itu dan majoriti Yahudi di Palestin hari ini berasal daripada keturunan Khazar, buat Qatar dan Turki. Tetapi mereka menguasai bumi Palestin atas nama Zionisme. Teruskan. Ini benda asal. Sebelum ingat sini, isu penting di sini ialah selepas Perang Dunia Pertama, kerajaan Turki Utsmaniyah kalah. Apabila kalah, tanah kerajaan Turki, Empire Turki Utsmaniyah ini dikuasai oleh British atas nama mereka adalah pemegang mandat untuk tanah Palestin. Jadi orang Palestin menjangkakan bahawa sebuah negara Palestin akan didirikan, tetapi Britain melakukan pengkhianatan terhadap orang Palestin dengan mengeluarkan satu deklarasi. Deklarasi itu dinamakan Balfour Declaration. Balfour Declaration ini ialah janji Britain untuk menemukan sebuah negara untuk orang, a homeland for the Jews di bumi Palestin. Itu ikrar Britain, dan 86% penduduk Palestin di bumi Palestin itu telah ditiadakan. Teruskan. Ini contohnya. Dia ada kehidupan orang-orang yang ini mengatakan, sebelum kami pulang ke Palestin, Palestin adalah sebuah tanah yang kosong, an empty land. Itu semua dibuat. Saya rujuk pada gambar-gambar ini, lebih kurang ada 3,000 gambar. Jadi 3 je yang menunjukkan bahawa sudah ada kehidupan, sudah ada kota, sudah ada kemudahan asas, sudah ada kehidupan bernegara. Cuma yang tak berlaku adalah sebuah negara yang formal. Jadi gambar-gambar ini juga menafikan penipuan yang dilakukan oleh orang yang Yahudi hari ini. Teruskan. Ini Zion. Apa itu Zion? Zion adalah pahaman yang dibentuk khas untuk memperjuangkan kedudukan bangsa Yahudi di Palestin. Matlamat akhir adalah membentukkan sebuah negara Israel di atas bumi Palestin. Matlamat menghalalkan cara. Dan yang tiga ni kamu takkan jumpa dalam Google. Yang tiga ni kamu takkan jumpa dalam Google. Tiga terakhir ni takkan jumpa dalam Google. Iaitu pahaman ini melibatkan kaedah dispossession, rampas semua hak orang Palestin, tanah, pokok, rumah, apa saja boleh dirampas. Ini Zion menghalalkan. Yang kedua, ethnic cleansing, pembersihan etnik. Maksudnya mereka akan hapuskan daripada 86% orang Palestin, tinggal 13% saja. Tahun 48 tinggal 13% saja orang-orang Palestin yang masih hidup di bumi mereka. Yang lain sudah diusir.
mereka hidup di kemah-kemah pelarian lebih daripada 60 tahun. Lebih daripada 60 tahun mereka hidup di kemah-kemah pelarian. Bayangkan, lahir dan mati di kemah pelarian. Sebab apa? Sebab kita entertain Zionism ini. Dan dia kata dalam sebuah negara tak boleh ada dua bangsa. Tak boleh ada dua bangsa, tak boleh ada Arab. Jadi Arab melukan para rabai ini halalkan pembunuhan, halalkan darah-darah Arab ini demi untuk menunjukkan Zionisme. Hari ini kalau kamu pergi ke Israel, kalau kamu pergi ke Israel, memang ada kumpulan yang menentang Zionisme ini. Ya, tapi itu kumpulan yang kecil lah. Dan tanah perlu dirampas sebanyak mungkin. Ini yang berlaku. Tahun 1917 yang warna hijau itu penguasaan yang Islam. Makin lama makin tahun 48, 15 Mei 1948 Israel didirikan. Yang biru itu wajah Israel, biru cahaya. Dan sekarang ni tahun 90 habis sampai tahun 95 dah. Ini saja yang tidak. Dan 2023 makin mengecil kawasan-kawasan yang masih lagi menjadi milik orang Palestin. Saya bila cakap Palestin ni, dia Palestin yang dua, ada Palestin Islam dan ada Palestin Kristian. Kedua-duanya menjadi bangsa kepada Zionisme ni. Itu sekarang. Ini yang saya kata tadi, bermulanya 89% selepas Nakba ini berlaku pada 15 Mei 1948 apabila Israel melancarkan perang terhadap negara-negara jiran. Ya. Jadi Nakba ini diraihkan di Israel setiap tahun kerana pertama lahirnya di haram Israel ini, dan yang kedua orang-orang Islam diserang. Jadi Nakba ini sangat diraihkan oleh orang Yahudi yang inilah. Okay, Nakba wasn't only about colonizing Palestine, but most importantly, it was almost a complete replacement of the indigenous population. Ya, mereka keluarkan orang-orang Palestin, orang-orang asal Palestin, dan mereka menetap di situ. Ini yang berlaku. Itulah pesan Nakba. Ini yang saya kata tadi, Balfour Declaration memang menjadi hasrat kerajaan British untuk menubuhkan sebuah negara Israel yang tiga pilihan. Yang pertama, pilihan yang popular adalah bumi Palestin. Yang kedua di Argentina, satu sudut di Argentina, dan yang ketiga di Uganda. Tetapi penyokong Zion, mereka memang guna pilihan yang pertama, dan Britain pun melayan permintaan mereka untuk menubuhkan sebuah negara. Itu sekarang. Ini apa yang saya tinggalkan lebih kurang beginilah. Perang yang pertama, Empire Osmania tewaskan. British memegang mandat dalam Palestin pada 1917. Kemudian tahun yang sama deklarasi Balfour dikeluarkan, dan bermula pada tahun 1917 berlakulah kemasukan beramai-ramai orang-orang Yahudi daripada Eropah. Yang paling mereka menggalakkan Yahudi pulang ke Palestin, tapi mereka tak mati. Orang-orang Yahudi ini tinggal di Eropah. Kembali ke Palestin boleh, duduk negara tidak boleh. Dan mandat British yang paling penting di sini lah, dalam peta yang keempat ni, kemasukan besar-besaran orang Israel dari Eropah. Jadi penduduk mereka betapa mereka bina sekolah hanya untuk anak-anak Yahudi. Mereka buat bank hanya untuk orang Yahudi je. Dan mandat British berakhir pada 4 Mei 48,
dan Israel dibentuk di atas bumi Palestin pada 15 Mei 1948 dan berlakulah Nakba berulang-ulang banyak kali. Kita teruskan. Ini yang saya kata tadi, orang-orang Palestin menjangkakan bahawa negara Palestin akan dibuatkan, tetapi pengkhianatan itu dilakukan oleh kerajaan Britain dengan membuat satu persefahaman melalui isytiharah Balfour. Balfour ni adalah Sir Balfour. Dia adalah Menteri Luar Britain dan dia adalah punya pentegar Sion. Apa yang boleh diharapkan di situ Okey. Teruskan. Ini yang lebih kurang 600,000 pendatang penyusun ini mengambil tanah Palestin juga. Ini statistik yang sangat kecil, banyak sebenarnya. 100,000 hektar tanah orang Israel dan sendiri tanah orang Palestin di Rafah sejak 1967, dan 50,000 rumah dan struktur kediaman dimusnahkan, 4 sudah, artinya 5 juta orang Palestin hidup dan mati di kemah pelarian. Yang dibagikan risk ni mereka berpaturan di seluruh dunia lah, kebanyakannya di negara-negara Timur Tengah. Mereka menjadi hidup di kemah-kemah pelarian. Bayangkanlah kemah pelarian, contohnya kehidupan itu 96% air yang ada di Gaza itu tidak bersih, tidak sesuai untuk diminum. Bayangkan ini satu lagi saya nak menarik perhatian kamu. Pada tahun 2000 Israel telah mendirikan tebing ini jaraknya 708 km di tempat orang-orang Palestin. Jadi maksudnya rumah saya dekat. Kalau saya nak pergi kerja, saya kena travel 700 km disebabkan oleh tembok ni. Tembok ini pada tahun 2000 telah diisytiharkan sebagai illegal. Tapi Israel menjadi apa? Ayat yang saya dengar sekali, memang kita mengakui kita bunuh kanak-kanak, kita serang hospital, kita musnahkan gereja, kita musnahkan masjid. Tapi siapa yang pernah bersuara? Kita. Amerika hari ini mendakwa bahawa angka kematian itu tinggi. Yang mati ini tak ramai sebenarnya, tapi digembar-gemburkan. Dan Amerika bersama Turki, Tonga dan ada dekat 14 buah negara menghalang usul gencatan senjata di Gaza hari ini. Inilah negara-negara yang membantah sebagai itu. Dia membantah usul gencatan senjata. So bayangkanlah, inilah tembok apartheid yang terbesar. Di atas tu ada tentera Israel yang sentiasa berkawan. So bayangkan pergerakannya. Jadi tanah Israel makin susah, pergerakan dah terbatas. Bayangkan. Walaupun diisytiharkan sebagai illegal oleh Mahkamah Antarabangsa International Court of Justice. Okay, so apa yang saya cakap ni kecil adalah daripada apa yang sebenarnya berlaku. Daripada 4 anak-anak di Palestin, 3 mengalami trauma, 3 tak ada childhood, tak ada kegembiraan jadi kanak-kanak. Sepanjang hidup mereka fikir tentang how to survive. Dan kalau tak mati itu kena pergi lah. Sebab Israel memang mensasarkan kanak-kanak. Sebab dia kata ini yang akan menentang kami pada masa akan datang. So itulah keadaan yang berlaku di
Gaza ini. Dan apabila Israel yang menyerang, dia akan melakukan satu perkara, iaitu dia akan menghentikan 3 perkara. Pertama, elektrik, yang kedua air, yang ketiga petroleum. 3 ini disekat. Bayangkan hospital tanpa elektrik, kanak-kanak dalam incubator, ya, yang hidup pun akan mati bila tak ada perkara elektrik. Bila tak ada perkara elektrik, kita bergantung pada petroleum. Bila kita bergantung pada petroleum itu disekat, sama ada kita nak terapkan generator, tak boleh, ya. Dan air juga disekat. Jadi ada tanda dibayangkan kebetulan di belakang air. Ini yang dihadapi oleh orang-orang Palestin hari ini. Okey. Dalam banyak-banyak tindakan yang kita satu sekarang, gunakan handphone kamu, cuba kamu klik in perkataan Rachel Corrie, RACHEL Rachel Corrie. Cuba tengok siapa dia Rachel Corrie. RACHEL. Jumpa dah. Siapa dia? Rachel Corrie ni. Tak jumpa? Kita baca ikut CORRIE. Kalau susah dengan Rachel Corrie, Palestine aktivis. Apa dah? Rachel Corrie. Okey, dia berdiri di depan tentera yang memusnahkan rumah-rumah orang Palestin, dan dia telah dilaporkan oleh tentera itu dan mayatnya hancur. Ini orang macam ni yang kami sebagai pelajar kena ingat. Dikorbankan nyawanya untuk orang Palestin. Maka kita yakin juga. Ya, yang tidak terlaga kalau ada duit itulah. Kalau tak ada duit, jadi sebenarnya ialah doa. Buat solat hajat sendirian di rumah, di pilih-pilih kamu buat solat hajat, lepas solat terkalku, ada tak doa orang Palestin? Untuk itu pun dah cukup dah doa. Doa ini senjata yang sangat ampuh. Ya, doa. Saya minta kepada diri saya dan kepada kamu semua, kita mesti selalu berdoa. Dan saya akhiri perbincangan saya ingin tegaskan sekali lagi, ini bukan isu agama saja. Ini adalah isu kemanusiaan. Itu saya akhiri. Terima kasih.